كانوا ليؤمنوا. محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Di malam hari dicemati, siang hari dia diletakkan batu yang berat di badan dia, dijemur di padang pasir yang panas. Tapi beliau tetap mengatakan ahad, ahad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Namanya kekal diingati. Laungan suaranya sering dinanti penduduk Madinah. Kesetiaannya hanya pada yang satu. Walau disiksa, keimanan sahabat ini tetap teguh pada Yang Maha Esa. Bilal bin Rabah, muazzin sepanjang zaman. Amman, ibu negara Jordan, antara bandar tertua yang masih didiami. Dahulunya bandar ini dikenali sebagai Rabbath Amun, membawa maksud kota air. Populasi terkini mencecah 3 juta penduduk, menjadikannya bandar paling sibuk di Jordan. Tempat ini dikenali sebagai Wasatul Balad ataupun dalam bahasa Melayunya di tengah-tengah bandar. Ada juga orang menyebutnya sebagai downtown Amman. Di sini kita dapat jumpa banyak benda, beli banyak benda seperti pakaian, keperluan harian, termasuk minuman eksotik seperti asam jawa ini. Not bad. Di sebalik warna sari bandarnya, tumpuan kami menyusuri tinggalan para sahabat di pinggir bandar ini. Ini ingat saya pada satu orang sahabat Nabi SAW yang mana beliau antara 10 sahabat yang masuk Islam terawal. Kemudian juga beliau dikenali sebagai Abu Karamah atau bapa yang mulia dan juga bapa pemurah. Sangat suka mendermakan hartanya walaupun beliau kaya, membantu ibu tunggal, membantu orang miskin, dan beliau juga dikatakan membelanjakan hartanya untuk setiap misi pembukaan yang diketuai oleh Rasulullah SAW. Sahabat yang dimaksudkan ialah Abdurrahman bin Auf, orang yang sangat kaya, sehinggalah bakatnya itu sangat terselah apabila beliau berhijrah ke Madinah Munawwarah bersama Nabi SAW. Perkara pertama yang ditanya pada orang tempatan ialah di mana jalan menuju ke pasar. Ketokohan Abdurrahman bin Auf dalam perniagaan menjadi inspirasi ramai peniaga Muslim di seluruh dunia. Abu Malik antara peniaga yang mengagumi kepribadian dan ketokohan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman yang mempelajari selok-belok perniagaan daripada bapanya percaya kejujuran adalah tunjang kejayaan dikecapinya selama ini. احنا طبعا بنحكي لهم دائما وابدا في عندنا المقوله المؤمن هو الصادق. صدقنا وامانتنا واخلاصنا مع اي انسان نتعامل معه هذا هو النجاح. الوضع اللي احنا وصلنا عليه ما وصل من سهوله، بالصدق والاخلاص والابداع في الشغل هذا اللي وصلنا اللي ما احنا عليه. لو انسان مش صادق ما بوصل لهذه الدرجه اللي احنا فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا مقام الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف.
Ketokohan Abdul Rahman bin Auf membawa dua da'i ke pinggir bandar Amman. Jubaiha terletak di sebelah barat Jordan, 40 minit perjalanan dari pusat bandar Amman. Jubaiha turut dikenali sebagai pusat pendidikan kerana terdapat beberapa institusi pendidikan utama Jordan di daerah ini. Jubaiha juga mengabadikan tinggalan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdul Rahman bin Auf, tokoh ahli perniagaan Islam. Kejujuran Abdul Rahman bin Auf dalam perniagaan menarik minat pelanggan berurus niaga dengannya. Di sebalik kejayaan sebagai ahli perniagaan, Abdul Rahman bin Auf lebih dikenali sebagai sahabat yang sanggup menyerahkan semua harta kekayaannya di jalan Allah. مقام الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف أحد عمالقة الإسلام، عملاق من عمالقة الإسلام. لقاء طويل محرز ما شاء الله. ما شاء الله. Makam ini bukan tempat persemadian terakhir Abdul Rahman bin Auf. Ia sekadar memorial memperingati kehadiran sahabat itu yang pernah singgah di tempat ini. Diriwayatkan, Abdul Rahman meninggalkan segala harta kekayaannya di Makkah untuk bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Apa yang dilakukan sahabat itu mengusik jiwa Cikgu Erin dan memberikan persepsi baharu akan erti sebuah pengorbanan. Sekiranya Allah membukakan ruang rezeki untuk saya, sekiranya saya hidup dengan dilimpahi dengan kekayaan, sudah tentu saya juga akan cuba, bukan kata cuba ya, saya pasti akan menyumbangkan apa yang ada pada diri saya, rezeki harta yang ada pada diri saya ke jalan dakwah. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا مقام الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف والله أعلم أحد عمالقة الإسلام. Dia kata Abdul Rahman bin Auf ni seperti mana yang kita tahu dia merupakan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dilimpahi kekayaan, Abdul Rahman bin Auf sebenarnya sangat takut terleka dengan kenikmatan dunia. Justru, dia kerap menginfakkan hartanya ke jalan Allah, bersedekah kepada fakir miskin dan menebus kebebasan hamba-hamba daripada tuan mereka. Kembara dua da'i diteruskan ke Wadi Sir mencari seorang sahabat yang terkenal dengan alunan suara azannya. Wadi Sir terletak hanya 12 km dari Bandar Amman. Muka buminya dikelilingi bukit dan gunung. Justru penempatan penduduk Wadi Sir dibina di tanah tinggi. Hari Jumaat hari cuti umum bagi penduduk Jordan. Pada waktu ini, Pekan Wadi Sir meriah dengan orang ramai yang keluar mencari barang-barang keperluan harian. Cikgu Irin dan Ustaz Jalal tertarik dengan sebuah kedai yang menyajikan makanan tradisional Jordan, falafel, sejenis makanan berasaskan kekacang. Biasa je, tak terlalu sedap pun. Kalau dah tak lapar, tak ada nak makan benda tu. Okey, Mia? Okey. Mia. Untuk seorang nak? Ya. Dan saya rasa terlagi-lagi nak makan. Sebab dekat Malaysia tak ada peluang nak makan kuih macam ni kan. Jadi saya rasa macam kalau saya nak bungkus boleh ke? Tapi malulah pula kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seruan azan menyeru umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunaikan rukun Islam kedua.
Berada di kalangan penduduk Jordan untuk menunaikan solat Jumaat adalah pengalaman baru bagi Cikgu Erin dan Ustaz Jalal. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi al-'azim min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. Taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa. Iblis lima khulida fi an-nar. Khulida li'annahu istakbara 'an sajdatin أمره الله بها إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Selesai bersolat, kami disapa seorang pemuda Arab. Kehadiran orang Asia di kalangan jemaah menarik minatnya terhadap kami. Pemuda ini berkongsi pengalaman dan situasi semasa di negaranya, Syria. Banyaklah dia bercerita tentang keadaan dia. Dia kata dia belajar kat sini, kemudian dia beritahu lah tentang kelebihan Bumi Syam, kan. Dan dia beritahu juga tentang kelebihan janggut. Dia cakap dia ni satu orang yang nak pakai janggut, kan, nak simpan janggut, tapi dia cakap sebab dia orang Syria, dia duduk dekat Jordan ni, orang Jordan banyak tak suka kalau ada orang ada janggut. Cakap kalau lah seandainya boleh, cakap saya nak simpan janggut lagi panjang daripada saya. Cakap. Wadi Sir terkenal dengan masyarakat yang berhijrah dari Eropah Timur ke Tanah Arab. Antaranya masyarakat Chechen. Mereka berpindah dari Chechnya sejak tahun 1860-an, menyelamatkan diri daripada penindasan Raja-Raja Tsar. Keluarga Khalid antara orang Chechen yang berhijrah ke Wadi Sir demi mempertahankan akidah Islam mereka. Bagusnya dengan masyarakat Chechnya di kat sini, walaupun dah lama berada di Jordan, dah beberapa generasi, tapi mereka masih lagi mengekalkan bahasa asal ibunda mereka, bahasa Chechnya. Macam sekarang ni, aku sedang bisik-bisik sebab kita nak ambil gambar, tapi mereka menggunakan bahasa Chechnya. This is Kurznish. Kaula, isteri Khalid yang peramah ini, menunjukkan kepada kami cara memasak galnis, makanan tradisi orang Chechnya. Assalamualaikum. How are you? The youngest son of the family. First university, architecture. University, yes. How are you? Hello, how are you? So ini adalah makanan tradisional masyarakat Chechnya di sini, digelar sebagai ganlish. Sangat terkenal di sini dan juga di tanah air asal mereka di Chechnya. So, what is the main ingredient actually, Mr. Khala? What is it made of? Garlic or flour? Flour. Yes. And chicken. Oh, that's chicken? Chicken and meat. Selain bercakap dalam bahasa Chechnya, apabila berkumpul, mereka juga akan makan juadah Chechnya. Mereka mungkin berdarah Chechen, boleh berbahasa Chechen dan makan makanan Chechen. Tetapi yang pasti, ketaatan dan kesetiaan mereka hanya kepada negara yang satu. It's a natural feeling that if Jordan is threatened at any time, no Chechen will despair. We are willing to die for it. We don't care. You know, it is me, my children, and I was telling my wife that, you know, this is our country. If we don't defend it, we will defend it. How long you staying here?
Kembara dua dai di Wadi Sir membawa mereka ke perkampungan Bilal bin Rabah. So we just arrived now to maqam Bilal bin Rabah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alunan suara Bilal bin Rabah kerap dinantikan penduduk Madinah. Bilal bin Rabah, muazzin pertama dilantik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyeru umat Islam Madinah menunaikan solat. Dia sangat cintakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga apabila baginda wafat, Bilal tidak lagi melaungkan azan kerana terlalu sedih. Bagaimanakah perasaan individu yang kehilangan orang yang sangat disayangi dalam hidupnya? Itulah yang dirasai oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bilal bin Rabah, apabila wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap yang beliau lihat di Madinah mengingatkan kenangan manis dia bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jiwanya tidak tertanggung lagi. Lantas Bilal dan seorang lagi sahabat, Abu Ubaidah Al-Jarrah, mengambil keputusan untuk mengembara jauh dari Madinah menuju ke bumi Syam untuk mengubat hati yang sedang lara. Tertarik dengan kemerduan suara muazzin sewaktu tiba di perkampungan ini membawa kami bertemu dengannya. Khalid Al-Aisyah, seorang mu'alaf, dipertanggungjawabkan menjaga makam Bilal bin Rabah. الحمد لله هذا فخر وأعتز به في الإسلام، لأني شاب كنت نصرانيا واعتنقت دين الإسلام في عام 94 ميلادية، واعتنقت هذا الدين والحمد لله بفضل الله من الله علي بنعمة الإسلام، ومن الله علي بنعمة دين الإسلام وحفظ القرآن الكريم، ومن الله علي أن أكون إماما، وهذا المسجد هو مسجد بلال بن رباح في الأردن. من أين أنتم؟ ها؟ من أين أنتم؟ ماليزيا؟ Malaysia, ya, Malaysia. How long you staying here? Makam ini juga bukan tempat persemadian jasad Bilal bin Rabah. Makam ini adalah lokasi di mana Bilal bin Rabah bermukim seketika sewaktu bermusafir bersama Abu Ubaidah untuk menyebarkan syiar Islam. Apabila Abu Ubaidah memutuskan untuk menetap di Jordan, Bilal meneruskan perjalanan dakwahnya hingga ke Syria. Sebelum dibebaskan sebagai hamba, Bilal kerap diseksa oleh Umayyah bin Khalaf agar dia meninggalkan Islam. Tetapi sahabat Nabi itu tetap dengan pegangan agamanya. Orang yang menyiksa beliau ni berganti-ganti kerana penat menyiksa beliau, kan. Di malam hari dicemati, siang hari dia diletakkan batu yang berat di badannya, dijemur di padang pasir yang panas. Tapi beliau tetap mengatakan ahad, ahad. Tiada seorang pun yang hidup pada zaman ini pernah mendengar laungan azan daripada Bilal bin Rabah. Tetapi sahabat Nabi itu diriwayatkan mempunyai suara yang sangat lunak dan merdu apabila melaungkan azan. Ia datang daripada hati yang sangat cintakan Allah dan Rasulnya. Bilal bin Rabah, muazzin sepanjang zaman. تتلى عليك كم يطال النسيم تهدى إلى